Penyakit yang paling mengerikan dalam hidup adalah takut sedih. Takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, takut pensiun makan apa, takut nanti gimana, takut nanti gimana. Hilangkan rasa takut. Takut Pak Ustaz, ada yang maha besar. Angkat kedua tanganmu, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Kepala ini terlalu kecil saudaraku. Dunia mau kau masukkan ke kepalamu, nanti pecah. Tapi jangan gara-gara ini lalu selesai pengajian gak ada mikir dunia. Pulang dari sini bawaannya santai aja. Bro, gimana program kita visi misi ke depan? Aku mau mati aja udah. Jangan. Besok masuk kantor tetap semangat. Yang bisnis lanjutkan. Tapi orientasi bukan dunia semata. Yang cari rezeki niatnya untuk apa? Bangun pesantren, dirikan masjid, sekolahkan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore itu. Kali ini di dalam segmen legenda ataupun mitos. Dalam kisah legenda ataupun mitos pada kali ini kita akan membawakan sebuah kisah yang berlaku di negeri Kedah juga, iaitu sebuah kisah mengenai seorang puteri yang berdarah putih, bukan mahsuri tetapi puteri lindungan bulan. Di dekat negeri Kedah ni ada dua lah legenda ataupun kisah mengenai puteri yang berdarah putih. Yang salah satu dia mahsuri dan yang kedua ni adalah puteri lindungan bulan. Ataupun nama sebenar puteri lindungan bulan ni ialah Puteri Zaliha. Kisah ni berlaku dalam abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Shah, merupakan raja Kedah pada zaman tu. Dan dia mempunyai dua orang puteri sebenarnya. Antara dia iaitu Puteri Zaliha, puteri yang berdarah putih tadi ini, dan juga Puteri Maryam. Jadi dua orang lah, mempunyai dua orang anak. Namun sebelum kita lanjut ke dalam cerita ni, seperti biasa kita mulakan dulu dengan salawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baik tuan-tuan, kisah mengenai puteri lindungan bulan ni bermula apabila pada masa itu kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan yang besar dan menguasai Selat Melaka pada masa itu. Dan dikatakan Raja Aceh pada masa itu bermimpi yang dia bertemu dengan dua orang gadis yang keluar daripada sekuntum bunga melur. Jadi bila dia mimpi macam tu, dia berasa tertanya-tanya dan nak tahu mengenai dua gadis yang dia lihat di dalam mimpi dia tu. Jadi dia pun jumpa dengan nujum diraja pada masa tu untuk mendapatkan kepastian ataupun maklumat mengenai dua orang puteri yang muncul di dalam mimpi dia ni. Dan dikatakan oleh nujum diraja tersebut, diberitakan kepada Raja Aceh pada masa tu bahawasanya dua orang puteri ni ialah anak-anda kepada seorang raja yang memerintah negeri Kedah. Tanpa membuang masa, setelah Raja Aceh ni dia dapat info daripada nujum dia ni, dia pun terus memerintahkan rombongan daripada Aceh untuk masuk meminang. Terutama bila dia tahu yang diberitahu oleh nujum tersebut yang salah seorang daripada puteri tersebut berdarah putih, iaitu Puteri Zaliha lah. Jadi lagilah dia punya sifat ataupun keinginan dia untuk memiliki Puteri Zaliha ni membuak-buak lah. Jadi dia pun perintahkan rombongan meminang menuju ke negeri Kedah. Dan berita tu pun diketahui oleh Sultan Sulaiman Shah, iaitu ayahanda kepada Puteri Zaliha pada masa tu. Dan dia pun rasa tak sedap hati disebabkan pada masa tu dikatakan
perangai Raja Aceh ni pada masa tu dikatakan suka tukar-tukar isteri. Maksud dia mungkin kahwin cerai macam tu lah. Jadi si Raja Sultan Sulaiman Shah ni tak berapa nak sukalah kalau nak serahkan Puteri Zaliha ni kepada Raja Aceh tersebut. Pada masa tu Sultan Sulaiman Shah ni kalau dia nak tolak pembinangan tu, dia dah agak mesti akan berlaku peperangan. Sebab masa tu kuasa Aceh memang boleh dikatakan agak luas, dan boleh kebarangkalian Kedah untuk kalau andai diserang itu besar lah pada masa tu. Jadi Sultan Sulaiman Shah ni pun dia menggunakan idea dengan menukar Puteri Zaliha dengan Puteri Mariam. Jadi semasa datangnya rombongan pembinaan daripada Aceh ni, dia menukarkan Puteri Zaliha ni dengan Puteri Mariam. Jadi si Raja Aceh ni dia tak tahulah yang Puteri Mariam tu puteri yang berdarah merah, sedangkan yang berdarah putih ialah Puteri Zaliha. Kemudian dibawa pulanglah Puteri Mariam ni sebagai isteri yang sah kepada Raja Aceh. Namun diberitakan pada suatu hari dikatakan Puteri Mariam ni sedang mengacik pinang dan terkena tangan dia. Dekat sini pun banyak versi. Ada yang kata terkena pisau dan ada yang kata terkena kacik pinang lah. Jadi bila dia kacik tu terkena dekat jari dia. Jadi dia terluka dan mengeluarkan darah yang berwarna merah. Jadi dekat sini orang kata apa, terbongkarlah rahsia yang bahawanya Puteri Mariam ni bukanlah puteri yang berdarah putih. Jadi masa tu mendatangkan kemurkaan Raja Aceh dan dia terus mengisytiharkan perang ke atas Kedah dan memerintahkan supaya Sultan Sulaiman Shah ditangkap. Dan berita penyerangan daripada Raja Aceh nak menyerang Kedah pada masa tu sampai dahulu ke Sultan Sulaiman Shah. Jadi dia memerintahkan supaya dibina kubu pada masa tu untuk dia menyembunyikan Puteri Zaliha. Jadi berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan dah sasahlah Kedah telah tewas sebab bala tentera Aceh pada masa tu lagi banyak dan Kedah telah tewas. Sultan Sulaiman Shah ni ditangkap dan dibawa ke Aceh dan menjadi tawanan lah. Dan pada sebelum Sultan Sulaiman Shah ni ditangkap, dia menyembunyikan Puteri Zaliha ni di dalam kubu tersebut. Dan sebelum dia pergi pun dia berdoa kepada Allah supaya Puteri Zaliha ni dilindungi daripada kerakusan Raja Aceh tersebut. Jadi boleh dikatakan sampai ke malam tentera-tentera Aceh mencari Puteri Zaliha ni dan juga mencari pintu masuk ke dalam kubu tersebut. Tetapi berkat doa daripada ayahandanya, walaupun masa tu bulan tengah penuh, cahaya bulan memancar, tetapi pintu untuk masuk ke dalam kubu kota Si Putih ni tak nampak dan tak dijumpai oleh tentera-tentera Aceh, dan terselamatlah Puteri Zaliha di dalam kubu tersebut. Namun diceritakan tuan-tuan bahawasanya Raja Sultan Sulaiman Shah ni mangkat di dalam tahanan pada masa tu, dan juga Puteri Zaliha ni kerana ditinggalkan terlalu lama di dalam kubu tu, dia juga mangkat di situ. Dan kemudiannya kedua-dua jenazah ini dimakamkan di Bukit Kota Si Putih yang sekarang ni berada di dalam kawasan Kubang Pasu, Jitra, Kedah. Dan makam tu masih ada sampai ke hari ini. Diberitakan bahawasanya kejadian bulan ataupun lindungan bulan ni masih terjadi sampailah ke hari ini. Jadi sejauh mana kebenaran cerita ini tuan-tuan? Sejauh mana legenda ataupun mitos? Jadi cerita ni ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan legenda, dan ada juga versi daripada sejarah. Cerita ni dibuktikan dengan adanya makam tersebut yang berada di atas bukit Kota Si Putih itu menjadi sebuah bukti yang mengukuhkan cerita ni memang benar-benar terjadi. Dan juga dikatakan di kawasan makam tersebut sebenarnya merupakan kubu Kota Si Putih pada masa itu. Banyak versi lah. Jadi dikatakan tanah-tanah ni dibawa daripada satu tempat, dibawa ke situ dan dilonggok-longgok sehingga menjadi tinggi dan jadi kubu lah. Dan kalau kita pergi dekat kawasan makam tu sekarang pun kita kena naik tangga dulu menuju ke kawasan atas puncak tu, dan makam Puteri Lindungan Bulan dan juga ayahanda dia berada dekat atas tu. Dikatakan dari segi sejarah, Kota Si Putih ni merupakan pusat pemerintahan dahulu, dan dikatakan sebuah kota yang agak besar pada masa tu,
dan juga merupakan sebuah kota ataupun pusat pemerintahan lah masa zaman Sultan Sulaiman Shah ni memerintah. Sebenarnya saya dah pernah pergi buat eksplorasi dekat kawasan makam Puteri Lindungan Bulan ni, tetapi sayangnya bila konten tu saya upload terkena copyright. Jadi pada masa tu pun video tu agak panjang, jadi agak makan masa kalau nak edit semula. Jadi saya terpaksa delete video tu dan hilang daripada galeri. Jadi insyaAllah ada diizinkan, kita akan melakukan eksplorasi untuk rakam kawasan makam Puteri Lindungan Bulan ni. Jauh mana kisah dan kebenaran cerita mengenai puteri berdarah putih ni, anda yang tentukan. Kebanyakan pendapat mengatakan kalau dari segi sejarah mengatakan puteri yang berdarah putih ni dikatakan merupakan satu perlambangan kepada seseorang yang mulia ataupun ataupun suci. Jadi digambarkan ataupun digantikan sebagai nama puteri berdarah putih, tetapi dikatakan darahnya tak berwarna putih, hanya sebagai gelaran kepada orang yang suci dan juga mulia. Wallahu a'lam. Itu daripada segi sejarah lah. Namun daripada segi lain ada yang memang mempercayai yang bahawasanya puteri ini termasuklah seperti Mahsuri benar-benar berdarah putih. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, sejauh mana kebenaran kisah ini, legenda ataupun mitos, anda yang tentukan, terpulang kepada pendapat masing-masing. Jadi setakat itu saja dahulu konten kita untuk kali ini. Ingat, jangan lupa bantu share, like, komen dan juga subscribe. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan juga di lain waktu. Andai masih ada umur yang panjang dan juga masa yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.